أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk sekali lagi bertemu di pagi hari ini. Juga ingin saya ingatkan diri saya dan juga rakan-rakan semua, sahabat-sahabat semua, hari ini bermula 10 hari Zulhijjah ya, untuk kita sama-sama mengambil peluang untuk melipat gandakan amalan soleh kita ya, dalam bentuk kita berpuasa, bersedekah dan jangan lupa untuk kita memahami juga Al-Quran ya, memahami dan menghayati Al-Quran ya. So kita targetkan beberapa amalan yang kita boleh lipat gandakan untuk mengambil peluang ya 10 Zulhijjah ni yang mana Allah nukilkan dalam surah Al-Fajr ya, wal fajri wa layalin 'ashr ya, yang menunjukkan kepada 10 hari awal Zulhijjah ya. Okey, hari ini kita terus membuat perkongsian tentang kalimah-kalimah yang kita cuba kenali sekarang yang dibangunkan daripada 3 huruf akar qaf waw lam. Kita semalam sudah pun selesai membincangkan waqa latil yahudu bersama dengan waqa latin nasara ya, waqa latil yahudu dengan waqa latin nasara. Jadi konteks penggunaan fi'il madhi muannas ya, fi'il madhi maklum wazan satu yang muannas, asalnya ta ni adalah ta yang sukun ya, sakinah. Sakinah untuk digunakan dalam konteks satu kumpulan orang yang ramai dibentukkan dalam bilangan mufrad ya. Satu kumpulan orang yang ramai dibentukkan menjadi satu dalam bilangan yang tunggal. So dia mengambil ciri-ciri muannas ya, muannas ya, mufrad, sama ada al-yahudu ataupun an-nasara yang kedua-dua itu menunjukkan satu kumpulan manusia yang ramai ya. Dan kita telah juga mengingatkan kita bahawa dalam bentuk ataupun konstruk jumlah fi'liyah seperti ini, di mana ayat itu dimulakan dengan kata kerja fi'lun, jadi ayat itu menjadi ayat fi'liyah, ayat kata kerja ya. So ini pun ayat kata kerja juga. Laisatin nasara pun ayat kata kerja, laisatil yahudu pun ayat kata kerja, iaitu jumlah fi'liyah ya. So apabila jumlah fi'liyah tidak kira sama ada fa'il dia ramai ataupun dua ataupun mufrad, kata kerja dia tetap mengambil bentuk mufrad ya, tetap mengambil singular ya. So waqalatil adalah mufrad, laisatil pun mufrad ya. Waqalatil yahudu adalah fi'il madhi yang yahudu menjadi fa'il dia ya.
Tetapi di sini an-nasara bukannya fa'il kepada laisati, tapi an-nasara adalah isim laisa, ya. Isim laisa, dan dia mengambil i'rab yang marfu', ya. Mungkin kita cuba cuba lihat di manakah perbahasan tentang laisa ni di dalam korpus ni, dia boleh membantu kita, ya. Tuan-tuan boleh pergi bahagian mana? Bahagian, tengok di menu ni ialah bahagian Quranic Grammar, ya. Yang ni Quranic Grammar. Kalau saya kecilkan sikit, Quranic Grammar, so tuan-tuan akan dapat banyak maklumat-maklumat lain, ya, di bawah Quranic Grammar ni, ya. Tadi kita collapsekan dia, ya, tapi sebenarnya, ya, banyak, ya, perbahasan dan perbincangan yang kita boleh lihat, ya. So kita boleh lihat di mana, di bahagian kana ni, ya. Laisa tu, untuk melihat laisa pergi ke bahagian kana, yang ni, ya. The verb kana, ya. So ada perbincangan mengenai kata kerja, iaitu kata kerja kana, ya. So kana ni, so dinyatakan dia bukanlah kata kerja seperti mana kata kerja fi'il madhi yang lain, ya. So dia kana ni dia adalah kata kerja yang tidak mengambil. Tengok di sini, saya tukarkan bahasa Melayu, ya. Okey. Kana, ya, kata kerja tertentu tidak mengambil subjek dan objek, ya. Itu kana. Tidak seperti fi'il madhi yang lain, dia mengambil subjek dan objek, ya. Itu sebab tu dinamakan kata kerja yang tidak sempurna, ya. So apa yang diambil? So dia tidak mengambil subjek dan objek, tetapi dia mengambil subjek dan predikat. Ya, itu kana. Subjek dan predikat. Predikat ni apa dia? Khabar. Yang ni ialah maf'ulun bih. So dia tidak mengambil maf'ulun bih, ya. Dia mengambil subjek dan predikat. Subjek dan objek apa dia? Subjek dan objek ialah fa'il dan maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih. Tetapi kana dia tidak mengambil fa'il dan maf'ulun bih, tapi dia mengambil apa? Subjek di sini ialah isim kana, ya. So ini adalah isim kana, dan predikat ni adalah khabar kana, ya. Dia ada penerangan biasanya kat bawah ni lebih jelas, iaitu, ya, kata kerja kana tidak menghubungkan kepada perkataan lain melalui subjek dan objek, ya. Tetapi kana mempunyai tanggungan yang dikani sebagai isim kana, ya. So subjek dia lah isim kana ni, dan predikat dia khabar kana, ya. Itulah konstruk ayat-ayat kana, ya. Jadi subjek kana, iaitu isim kana ni, sentiasa dalam bentuk apa? Marfu', ya, yang nominatif. Makna marfu' ialah nominatif, ya. Dan predikat kana sentiasa mansub. Ya, itu caranya nak mengenal ayat-ayat yang berkaitan dengan kana, ya. Okey, so maknanya peraturan ni bukan sahaja berlaku kepada kana, tetapi juga berlaku kepada kumpulan-kumpulan kana, ya. Kumpulan kana yang dipanggil kat sini wa ikhwatuha, ya. Kana wa ikhwatuha, saudara-saudara dia, ya. Ya. Ataupun dikatakan sini adik-beradik,
Ya, wa ikhwatuha ni mana rapatlah. Ya. Tuan, jumlah apa tu? Jumlah Jumlah ayat. Tak, akhwatuka kana tu bab. Ni ada senarai ni. Oh, oh. Ya. Apa kana laisa Oh, sara asbaha adha amsa dhalla bata, ya. Ada berapa tu? Ada 8 lah. 8. Ya. So tadi laisati tu mengambil mana? Yang ni, ya. Yang ni. So laisati tadi adalah daripada laisa dalam bentuk yang muannas, ya. Sebenarnya laisa juga berpandang sebagai kana bermakna apa? Dia ada isim laisa lah, ya. So dia ada isim laisa dengan khabar laisa, ya. So Kata kerja. Semuanya kata kerja lah. kata kerja yang tak sempurna, naqis, naqis. Ya. Sebab dia bukan mengambil fa'il dengan maf'ul bih, ya. Dia tak mengambil subjek dengan objek, dia mengambil apa? Tak Isim. sempurna. Isim laisa. So isim laisa jadi nominatif iaitu marfu', ya, dan dia ada predikat dia. Predikat ialah khabar laisa lah. Ini kerana kalau laisa dia jadi khabar laisa dalam bentuk yang mansub, ya. Dalam bentuk mansub. Jadi isim dia mesti dalam bentuk yang marfu', ya. So mana kalau kita pergi ke ayat tu tadi semula, ya. So mana laisati, laisati adalah saudara kepada kana tu. Laisa diambil muannas, so ini adalah isim laisa. Yang ni isim laisa, ya. Sebab itulah dia mengambil marfu', ya. Al-Yahudu dia marfu', ya. An-Nasara juga marfu', ya. Sini tak boleh baris depan, kenapa? Dia ada alif maksurah tu, alif mat, jadi ra ni tidaklah boleh mengambil baris hadapan, dia kena mengambil baris atas, ya. Jadilah An-Nasara, ya. Jadi, ya, kedua-dua ni adalah sebagai kumpulan dia akan mengambil ciri muannas mufradah, ya, untuk menyesuaikan dengan kalimah laisati, ya. Juga kalimah laisati ini semestinya dalam bentuk mufrad, ya, iaitu singular, ya. Okey, so waqalati adalah juga muannas yang singular, waqalati muannas yang singular, ya. Walau macam mana pun, ya, dalam kontrak bahasa Arab, ya, kerana al-Yahudu ni secara hakikat dia adalah muzakkar, ya. Yang an-Nasara ni pun muzakkar, ya, hakikat, ya. Dalam grammar sini dia muannas, ya. Dalam morfologi dia muannas, tapi dalam hakikat dia adalah apa? Adalah muzakkar, ya. So kata benda dalam Arab, ya, kita gender dia tu kita kena memahami ada dua konteks, ya. Satu konteks secara hakiki dia, satu konteks dalam morfologi, ya, dalam membina ayat, ya. Sebagai contoh, kalau kita kata meja, ya, ataupun rumah, ya, al-baitu tu dalam grammar dia muzakkar, ya, muzakkar. Tapi pada hakikat dia bukan muzakkar, dia neutral, dia tak ada, ya. Dia tidak ada, dia bukan gender pun, ya. Rumah mana boleh perempuan ataupun lelaki, tak boleh, ya. Dia hakikat dia tidak ada gender, ya. Tetapi dalam morfologi, ya, dalam pembinaan ayat, ya, dia
dianggap sebagai kalimah yang muzakkar, ya. Masjid, sebagai contoh, ya. So takkanlah masjid tu lelaki, ya, tak ada. So pada hakikatnya dia bukan lelaki ataupun perempuan. Muskil tuan, tapi rumah kalau dinamakan macam Baitul Izzah, Baitul boleh je. Kalau rumah tu tak ada janda, tapi kita nama rumah tu nama rumah dinamakan boleh lah. Rumah tu dinamakan Dalam grammar, yes. Baitul Dalam bahasa boleh digunakan, ya. Pada hakikat dia bukannya ada lelaki perempuan lah. apa untuk mengenalkan rumah siapa boleh lah. Ya. Contoh dengan masjid lah. Masjid pun siapa lah. Contoh masjid macam Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Yakin macam lah. Dia boleh dinamakan atas Ya. di sini Masjid Maimun. Jadi maknanya boleh dinamakan atas walaupun tak ada janda, dinamakan masjid nama orang yang perempuan boleh betul ya. Boleh. Sebab dia nak mengaitkan masjid tu mungkin contribution dia lah, ya, daripada seseorang tu. So dia boleh kaitkan dalam bentuk idhafah lah. Bentuk idhafah lah, dibersandarkan kepada seorang nama orang lain tu. Boleh. Okay. Tapi tambah masjid sini Masjid Al-Salmiah tak boleh. Masjid dia tulis itu Madrasah Al-Salmiah, tak betul lah. Masjid Nak Salmiah tu nama orang ke? Nama orang, masjid mak dia punya duit tak lah. Tak apa, boleh. Dia idhafah tak apa. Al juga. Dia bukannya sifat, ya. Salmiah tu bukannya sifat di situ, dia adalah mudhafun ilaih. Seolah-olah orang tu yang membina masjid tu ataupun yang mempunyai kepunyaan masjid tu. Tu tak apa. Boleh ditambah al lah. Boleh. Tak ada masalah. Dia mudhafun ilaih, boleh mengambil alif lam ta'rifah. Saya tengok kau dah nak buat nama bunyi yang sedap lah. Sedap ya. Ya. Dia dah jadi mudhafun ilaih je. Maknanya walaupun nama orang, tapi dia nak jadikan nama sebagai nama kepada masjid tu, dia dah jadi nama am lah, bukan nama alam lagi, ya, bukan nama khusus. Okey, cuma saya nak berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam Arab, walaupun di sini digunakan muannas wa qalatil yahudu, kerana sini pada hakikatnya dia adalah muzakkar, tetapi Arab juga boleh menggunakan muzakkar kat sini, ya. Wa qalal yahudu pun boleh. Wa qalan nasara pun boleh, sebab dia adalah muzakkar, ya. Tetapi kenapa di sini menggunakan muannas? Dia ada dua sebab lah, ya. Pertama, nak menunjukkan dia satu kumpulan kepada ramai orang. Yang kedua, apabila kumpulan tu mempunyai orang yang sangat ramai, ya, mempunyai orang yang sangat ramai, maka dia memilih untuk menggunakan muannas. So bila kita tengok dia dalam bentuk muannas tu, mana kita tahulah kumpulan tu bukannya satu dua, ataupun bukan kumpulan yang kecil, ya, kumpulan yang besar. Jadi muskil tuan, macam ayat ni yang saya tak apa clear. Ayat ala jumlah. Syibil jumlah tu apa maksudnya? Syibil jumlah. Apa dia syibil jumlah? Ayat yang saya terbaca dalam ayat yang tak tahu saya terbaca. Saya mana tak jumpa syibil jumlah tak? Saya banyaknya Arab, bahasa Arab saya banyak asas, tapi saya terjumpa. Ya. Kalau boleh terangkan, boleh saya jawab soalan tu lah. Kalau tak boleh terang, macam mana saya nak jawab? Apa? Saya tak tahu, saya tak clear, tak apa, terbaca lah.
Syibhi itu bermakna apa? Menyerupai, ya. Oh, menyerupai. Menyerupai ayat. Oh, So apa, dalam konteks ni tak adalah. oh tak Kan, ada. ya. Jumpai ayat tu maknanya phrases, ya. Perenggan ya. Perenggan tu dia seolah-olah dia macam ayat lah. Kalau nak kata kita syibhi jumlah macam ni, kira ini seolah-olah satu ayat lah ni. Waqalatil yahudu, ya. Sedangkan dia sebenarnya bukan ayat yang lengkap, ya. Dia seolah-olah, ya, semacam ayat lah. Maknanya Syibir ni tak apa kata, Syibir tak lengkap. Dia tak lengkap, ya. Dia tak penuh. Ayat biasanya dia penuh dengan kata kerja, fa'il dia dan objek. Ya. Itu barulah lengkap lah. Ya. Itu biasa ayat yang lengkap. Macam ayat nominatif biasanya ayat yang lengkap. Okey, tadi saya nak menyentuh, kadang-kadang kalau kita terjumpa fi'il madhi yang muzakkar pun boleh juga digunakan, ya. Cuma penggunaan fi'il madhi muzakkar tu kepada golongan yang tidak ramai, ya, tidak ramai. Kalau 2-3 orang lelaki ataupun yang muzakkar, ya, ataupun kumpulan 2-3 orang, 2 lelaki 1 perempuan, ya. So itu boleh digunakan waqalal, ya, tapi bukan al-yahudu, ya. Contohnya apa, ar-rijal, lelaki, ya. Kumpulan lelaki tak ramai, itu digunakan yang muzakkar, ya, sebab tak ramai. Tapi bila al-yahudu, dia ramai, ya, untuk membagi impression kumpulan tu kumpulan yang besar, jadi digunakan dalam bentuk muannas, ya. Sebab tu sini an-nasara pun ialah yang muannas, ya. Okey, itu apa, perkongsian tentang daripada qaf waw lam menjadi qala, kemudian menjadi qalat, kemudian dibentuk dalam qalati, ya, qalatil, sebab dia sudah bertemu dengan lam ta'rifah itu, jadi dia perlu dihidupkan dengan baris bawah. Huruf ta tu dihidupkan dengan baris bawah, ya. Jadilah waqalatil yahudu waqalatin nasara, ya. Okey. Assalamualaikum. Kamarul. Ya. Saya nak tanya pasal khabar laisa tu yang mana, yang mansub tu? Khabar laisa. Okey. Laisatin nasara ala syai'in, ya. So ini dia isim isim laisa. Tengok dalam ayat ni dia tidak ada khabar dia. Dia tak ada khabar dia. Dia maknanya tak semestinya ayat tu mempunyai khabar, ya. Cuma dia nak menerangkan kepada kita tentang isim dia saja, ya. Tidaklah an-nasara tu ada apa-apa. Dia ada apa-apa, ya. So khabar ni biasanya dalam bentuk kata nama, ya. Kata nama untuk menerangkan apa halnya an-nasara ni. Ya. So dia biasanya ada kalimah kata nama yang ya, yang menerangkan an-nasara tu apa cerita dia, itu khabar dia. Ya. So ini cuma nak memenuhkan ayat, dalam ayat tu ditambahkan ala syai'in, ya. So kalau nak dikatakan ala syai'in sebagai khabar ni biasanya tak apa tepatlah, sebab dia khabar dia biasanya dalam bentuk kata nama, ataupun kalau kita nak kata sebab yang ni kata nama dia syai'in, ya, tak apa-apa, ya, tak apa, kemas dia punya konstruk tu. Ya. So macam juga dalam ayat
fa'il, ya, ayat fa'il, ayat madhi tidak semestinya ada objek dia, ya. Kadang-kadang ada objek, kadang-kadang tidak ada objek, ya. Begitu juga kadang-kadang ayat kana, ya, kana ada isim kana dengan khabar kana. So dia ada isim kana, tak semestinya ada khabar kana, ya, ataupun khabar kana tu dalam bentuk perenggan, bukannya satu perkataan, ya. Dia satu ayat, kadang ayat satu ayat boleh jadi khabar. Tapi ayat tu nak menerangkan isim laisa atau isim kana tu, itulah, ya, yang menjadi khabar kepada laisa ataupun kana. Doktor, adakah dia berada selepas ana syai'in kena ayat seterusnya ke? Mungkin khabar di situ tak? Mungkin tak habis ayat ni, Dok. Mungkin tak habis. Ya. Tak, ayat dia ni sambung ni. Yang ni sambung ni ayat dia. Ni waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in, lepas tu dia cerita lain pula. Tambah kedua waqalatin nasara laisatil yahudu. Ini sebenarnya ayat yang sama ni, ya. Dia ni. Ya ke? Ayat yang sama tu. Ya, jadi Allah nak menceritakan kepada kita orang Yahudi dengan orang Nasara ni dia berbalah-balah, ya. Dia tuduh menuduh. Dia tuduh yang ni, dia kata orang Yahudi kata alah orang Nasrani ni bukan ada apa pun, ya. Lepas tu orang Nasrani balas, ya. Orang Nasrani balas alah Yahudi pun tak ada apa pun. Dia kata macam tu. So wow tu tuan, wow istifnah lah. Wow istifnah. Kalau tengok kontrak ni, dia antifah ni, ya. Antifah. Dia menyelaraskan cerita yang belakang ni, so dia jadi antifah lah. Assalamualaikum, Ustaz. Soalan Kamarul tadi, Cik Kamarul tu. Ya. Tadi waqalatin nasara laisatil atas waqalatil yahudu laisatin nasara. Ini isim laisa. Ya. Tadi berbentuk apa tadi dia punya i'rabnya marfu' kan? Marfu'. Dekat sini tak nampak sebab ini frasa kan. Ini frasa dan dia ni ialah mabni an-nasara. Tak bolehlah nasari ke nasaru kan. Tapi dekat sini kita nampak laisat waqalatin nasara laisatil yahudu. Yahudu tu marfu'. Ya, marfu'. Ini sebab alif maksurah, ya. Jadi tak bolehlah baris tak depan. nampak. Kita tak nampak lah dia punya isim tu marfu'. Ya. Tapi dekat sini kita nampak. Ya, ada sebab apa? Yang ni dia tak boleh ubah. Yang ni boleh ubah. Ya, ni mabni, ya. Dia sebab ada amdah alif. Okey, mungkin untuk menjawab soalan Kamaru tu, macam mana kita nak mengenal, ya? Satu caranya kita pergi ke sini, ya, kita confirmkan, ya, sama ada di manakah khabar dia. Kadang-kadang khabar dia tu makhzufah, ya, tidak dinyatakan. Ataupun adakah ala syai'in ni khabar, kita boleh tengok di sini, ya. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke depan dia belah yang ni agaknya, okey. Al-Yahudu, lepas tu laisatin nasara, ya. So laisatin nasara ni ialah inilah dia punya isim laisa lah, ya, isim alam. Dia tak sebut dia adalah isim laisa. Okey, lepas tu kita tengok okey, kita tengok sini, ya. Kita tengok dia di bawah ni. Ni saya sudah tukar ke bahasa Melayu, tapi kalau nak bahasa Inggeris balik, ya. Mana dia English, ya, sebab kalau Melayu tadi pelik sikit nama dia, ya. Dipanggilkan dependency graph, ya. Dependency graph ni ataupun bahasa Melayu dia tadi apa? Graf ketergantungan, ya. Kita jarang, saya lebih suka bahasa Inggeris dia. Ya.
graf, dependency graph. So daripada sini kita akan tengok lebih jelas ya. Tengok dependency graph, tengok ada tak khabar dia. Okey. Laisatil, nampak khabar dia mahzuf ya. Khabar dia tidak dinyatakan di situ. Dia ada satu kalimah lain yang tidak dinyatakan, tidak diceritakan di dalam ayat itu. Ini laisati tadi, an-nasara ialah isim laisa ya. Nampak sini ya. An-nasara adalah isim laisa ya. Sedangkan al-yahudu bukan isim ya, dia adalah fa'il kepada qalat. Ya, tengok itu beza dia. Al-yahudu adalah fa'il. Tapi bila laisa dia bukannya fa'il, tu dia dipanggil isim laisa. So isim laisa ni dia ada khabar, tapi khabarnya dalam ayat tu tidak diceritakan. Yang inilah tidak disebut di dalam, tidak dinyatakan ya. Dan Allah mungkin tidak perlu menyatakan, tak penting. Yang penting ialah isim dia tu ya. Nak cerita tentang an-nasara dengan al-yahudu ya. So isim laisa dinyatakan di dalam ayat, tetapi khabar dia tidak dinyatakan ya. So ala syai'in ni bukannya khabar dia. Khabar dia adalah yang tidak dinyatakan ya. Adakah ini juga dudukannya syibih jumlah ya? Contoh kita tak letak ni. Tak faham. Kalau Haji boleh terangkan apa syibih jumlah tu, baru kita boleh. Tuan kata tadi tak lengkap. Tuan kata syibih jumlah ni ayat yang tak lengkap. Jadi bila kita dapat tahu yang ada yang missing, ada yang itu yang saya faham lebih kurang lah kalau maksud syibih jumlah ya. Tapi mana tak ada link, missing link, dia tak ada berhubung saya kena cari apa yang maksud syibih jumlah ya. Melainkan kalau Haji boleh terangkan ya. Clear apa pun tak apa faham pasal. Okey. Nanti bagi saya cari dulu apa maksudkan syibih jumlah ya. So dalam kontrak ni dia tak ada syibih jumlah pun. Tak disebut pun. Assalamualaikum Dok. Ya, salam. Saya baru terbuka ni kitab i'rab ni. Dia kata syai'in ni adalah isim majrur. Ya. Wa shibhul jumlah fi mahalli nasab khabar laisa. Syibh jumlah. Okey. Mungkin ya. Okey, so kalau macam tu maknanya ini syibh jumlah lah. Dia tak ada missing link tu, tapi dia tak dia ayat yang tak penuh lah. Tak penuh. So sebagai perenggan ala syai'in ya. Dia ni sebahagian daripada ayat yang, kalau ayat yang penuh sepatutnya daripada sini ada khabar dia dan memenuhikan ayat sampai ala syai'in. Mak tuan, dia mana tu tak tergantung Dia tak lengkap. Dia tak lengkap ya. Tak lengkap lah. Tak tergantung ni dia tak maunya kan dalam Quran mana tergantung tak lengkap Okey. Okey Dok. Alright. Okey, so 7:51 ya, cukuplah untuk kita untuk hari ini. Tapi ayat tak tergantung. Ayat tak tergantung, cuma ni ya, dia punya khabar saja tak disebutkan dalam ayat ni ya. So makna tu sudah memberi makna walaupun tidak ada khabar ya. Kemungkinan khabar tu tidak penting untuk ya di dalam ayat ni. Yang dia nak fokus ialah kepada apa? Kepada isim an-nasara tu dengan al-yahudu tu. Jadi tuan kata tadi ayat sebenarnya dia menyambung cerita ya. Yang menambah cerita. Bukan setakat menyambung, tapi dia menambah dan menyelaraskan sekali dengan cerita sebelumnya. Walaupun waw atifah, tapi dia
menambah lah. Memang waw atifah dia menambah lah. Dia kena tambah dulu barulah dia selaras. Kalau tak tambah tak boleh selaras ya. Berbeza dengan waw istinafiyah. Waw istinafiyah dia tambah saja ya, tapi dia tak selaraskan. Dia tambah saja ya. Ya. Okey, so hari ini hari Jumaat ya. Kita akan sambung lagi hari Isnin ya. Dalam senarai ini saya mungkin nak berkongsi satu saja lagi ya. Yang lain semua kita sudah kenal dan faham. Kita cuma nak, kalau nak kongsi yang ni je satu ya, iaitu sayaqulu tu ya. Sayaqulu. Yang lain tu semua kalimah yang kita dah jumpa pun ya. Cuma sayaqulu, lepas tu kita boleh lihat dalam muka surat yang ketiga pula minggu depan yang kalau ada kalimah yang baru ya, tapi nampaknya tak ada rasanya ya. Semua kita dah belajar pun. Ya, kalau dah belajar tu kita tak perlu yang tadi qalat tadi, inilah asal dia. Qalati tadi asal dia adalah qalat ya. Itulah. Sayaqulu dalam Baqarah tu. Sayaqulu sufa. Sayaqulu sufa. Ya. Baqarah. Okey, so kita nanti tu kita akan bincangkan minggu depan ya. Dia membabitkan huruf sin yang awal tu ya, ataupun kita panggil dia harfun istiqbal ya, harfun in the future. Dia future partikel, dan apakah i'rab yang digunakan apabila menggunakan harfun istiqbal tu. Kita akan bincangkan minggu depan insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum.